بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن جاهد بجهاده واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرم علينا. اللهم اهدنا بهديك وانصرنا بعونك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا صراطك المستقيم. اللهم اهدنا صراطك المستقيم. اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. واجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله. أمتنا الله عليها غير ضال ولا مضل ولا مفتونين وأنت حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين وبعد. Muslimin dan muslimat, insya-Allah kita sambung kelas kita pada pengajian kita yang kita tangguh minggu lepas, dan kita berada pada tajuk yang sangat-sangat menggurunkan. Semua kita akan melaluinya, cuma masa dan ketika hanya Allah Ta'ala sahaja yang menentukannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas, semua yang bernyawa akan merasai kematian. Dan hari ini kita belajar tentang bagaimana kita nak berhadapan dengan mereka yang nak bertemu dengan kematian yang kita sendiri pun akan bertemu dengannya. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Quran satu ayat yang sepatutnya kita kena ambil pengajaran. Allah menegaskan, "Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu az-zalimin wa yaf'alullahu ma yasha." Surah Ibrahim ayat yang ke-27. Jadi sebelum kita masuk kepada tajuk kita ni, kita nak mentalqin orang. Jangan kita lupa bahawa kita juga akan ditalqinkan.
kita nak mengajar orang, nak membimbing orang untuk berhadapan dengan kematian, jangan kita lupa bahawa kita juga akan dibimbing dan dipimpin untuk bertemu dengan kematian. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 27, Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi orang-orang mukmin itu dengan perkataan yang kukuh dalam kehidupannya di dunia sehinggalah membawa kepada akhirat. Di kalangan ulama tafsir menegaskan bahawa ayat ini menceritakan bagaimana keadaan seorang mukmin. Kehidupan seorang mukmin itulah kehidupannya di akhirat. Kehidupan seorang yang kafir itulah kehidupannya di akhirat. Bagaimana cara dia beribadat, bagaimana cara dia berhadapan dengan Allah di dunia ini, bagaimana pengakuannya tentang Allah di dunia ini, begitulah juga dia akan mengaku tentang Allah di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan lidah orang mukmin yang beribadat kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Allah akan tetapkan apa yang dikatakannya di dunia sehinggalah ke akhirat. Wa yudhillullahu zalimin, dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang kejam, orang-orang yang zalim. Allah akan menyesatkan, Allah akan memesongkan orang-orang yang zalim. Janganlah kita menzalimi diri kita dengan melakukan benda-benda yang Allah Subhanahu wa taala tak suruh kita. Kita buatlah apa benda yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita, kerana itulah yang dikatakan takwa, dan takwa itulah yang akan menjadi bekal kita di akhirat. Kata pengarang kita, apabila maut telah menghampiri seseorang, maka hendaklah orang yang berada di sisinya melakukan beberapa perkara. Maknanya apabila ada orang yang nak mati, orang yang berdekatan dengan orang yang nak mati itu ada beberapa tanggungjawab kepadanya yang dipanggil hak seorang muslim terhadap muslim, hak seorang mukmin terhadap seorang mukmin yang lain. Yang pertama, hendaklah dia mengajar ataupun mentalqin. Makna mentalqin ini membimbing, menuntun, meruntun dia, bimbing dia. Maknanya kita kecek dia, kita pujuk dia, kita bimbing dia, kita pujuk, kerana dia dalam sakarat, dia dalam kesukaran, dia dalam kepayahan, dia dalam nazak, dalam keadaan yang sangat sukar. Sebab itulah Allah Nabi SAW sering memperingati para sahabatnya, memperingati kita, akthiru min dzikri hadimil lazzat. Perbanyakkanlah mengingati perkara-perkara yang memusnahkan kelazatan, iaitu maut. Sebab itulah disebut pada sakaratil maut. Mana benda yang sangat-sangat sukar. Benda yang sukar, benda yang payah, benda yang sangat-sangat menggerunkan. Sehingga Nabi SAW sendiri pun berhadapan dengan keadaan yang agak sukar, walaupun dia adalah seorang Nabi dan Rasul. Bagaimana kita? Kita ni maknanya orang yang jauh dengan Allah, orang yang kadang-kadang kita lalai dalam melaksanakan tuntutan Allah, mana lebih-lebih lagi lah. Para sahabat banyak yang menangis. Bahkan ada di kalangan salafus salih menangis sampai hujung umurnya. Kenapa? Karena takut kepada kematian. Bahkan Nabi SAW dalam satu hadis juga menegaskan, ainun bakat min khasyatillah, mata yang mengalir, yang menangis kerana apa? Takut kepada Allah Azza wa Jalla. Malangnya kita tak ada perasaan tu. Maknanya agak degil kita. Kita tidak ada perasaan takut, tak berasa nak menangis, bahkan kita sentiasa dalam keadaan lalai, galik, seronok, suka, senang, lenang. Kita bergembira selalu, sedangkan kematian itu sedang mengintai kita.
Jadi dalam keadaan kita ingat orang sakit, kita kena bimbing dia, kita pun kena ingat pada kita pun akan berhadapan dengan keadaan yang serupa juga. Dalam hal ini Nabi SAW menegaskan. Nabi mengajar kita bagaimana kita berhadapan dengan orang yang nak mati. Nabi kata, laqinu mautakum la ilaha illallah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah indal maut dakhala al-jannah yawman min ad-dahri wa in asabahu qabla dhalika ma asabah. Ajarlah, bimbinglah orang-orang yang hampir mati dalam kalangan kamu semua. Bimbing dia, ajak, jangan kita berkasar jangan paksa dia. Kita bimbing, kita berlembut dengan dia, berlunak dengan dia, kita pujuk dia supaya dia berkata apa? La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kenapa? Karena Nabi SAW menegaskan, sesiapa yang akhir ucapannya ialah la ilaha illallah, yakni ketika hampir mati, nescaya dia akan masuk syurga suatu masa nanti. Walaupun mungkin dia orang jahat, orang yang tak pernah semayang, orang yang banyak maksiat, orang yang terkenal di kalangan masyarakat, seorang yang banyak dosa-dosa dia, tapi kita tetap mengajarnya, membimbingnya, beri peluang kepadanya. Mana nak tahu dia adalah orang yang bertuah, boleh melafazkan kalimah la ilaha illallah. Kenapa? Karena Nabi menegaskan orang yang akhir kalimahnya la ilaha illallah, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam syurga walaupun dia dimasukkan ke dalam neraka. Al-mu'min al-asi, orang mukmin yang melakukan dosa. Nescaya dia masuk syurga satu masa nanti, sekalipun sebelum itu dia adalah melakukan dosa. Dia ada melakukan dosa. Mana kalau ada orang yang melakukan dosa sendiri pun, kita janganlah meletakkan kemusnahan kepada dirinya. Beri harapan kepadanya. Sebelum ini pun kita dah ambil dah pada bab yang pertama tu, al-abdu bainal khawfi wal raja. Hamba itu berada di antara takut dan harap. Maknanya kita kena letak satu harapan, satu harapan supaya Allah Subhanahu wa taala beri rahmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala Maha pemurah. Allah Ta'ala Maha pengasih, penyayang. Kita letak harapan. Kalaulah, bayangkan tengok, kalau cara seseorang itu tidak diberi peluang kepadanya, bagaimana kalau kita berada pada tempatnya? Kita pun nak juga orang bagi peluang kepada kita. Tuan-tuan umpama muslimin dan muslimat, hakikatnya, kalaulah kita betul-betul sedar bahawa kita akan berhadapan dengan suasana yang getir macam itulah, rasa-rasanya tidak ada kesempatan bagi kita untuk melihat kekurangan pada orang lain. Kita tak ada masalah nak fikir tentang hal orang lain. Sudah tentu kita akan memikirkan tentang masa depan kita ketika kita berhadapan dengan sakaratul maut. Ia adalah saat yang sangat-sangat menakutkan. Kalau kita tengok sejarah di kalangan salafus salih, kehidupan akhir mereka, maknanya di ujung-ujung usia mereka, mereka lebih banyak menangis, mereka lebih banyak merenung, menyatakan penyesalan, dan mereka lebih kepada melihat kepada kehidupan akhir mereka daripada apa? Duk tamak kepada dunia. Berbeza dengan kita. Kita walaupun tak larat dah pun masih lagi duduk berebut dengan dunia. Kita duk berasa seolah-olah kematian itu mustahil bagi kita. Sepatutnya apabila kita duk rajin baca surah Al-Kahfi, kisah dua orang lelaki yang diberi taman, kan? Ma adunnu an tabida hadhihi abada. Dia kata, aku rasa benda ni akan kekal. Nikmat kebun, taman, dusun yang Allah beri kepadaku, yang aku usahakan ni, kita ma adunnu an tabida hadhihi abada. Aku rasa benda ni akan kekal selama-lamanya. Wa ma adunnu sa'ata qa'imah. Aku yakin bahawa kiamat tak akan berlaku.
Wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Tengok. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala beri kelapangan kepadanya, dia sudah tidak dapat meyakini bahawa kuasa Allah lebih boleh mengatasi segala-galanya. Dia dah lupa. Memang manusia ni kalau dia dinikmatkan kepadanya dengan nikmat yang banyak, dia akan mudah lupa. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita ikut kemampuan kita saja. Allah bagi kepada kita ikut kemampuan kita. Kalau sihat pun sihat, sakit pula. Kalau sakit pun sakit, sat lagi dia sihat balik. Nah, Allah Taala Maha Adil. Sebab itulah kita tak boleh duk mengeluh sangat tentang apa yang ditimpa kepada kita. Nah, dalam hal ini juga, berkaitan dengan ini juga ada satu hadis. Nabi SAW menegaskan, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa-siapa yang mati dalam keadaan dia sedar bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah selain daripada Allah, maka dia akan masuk syurga. Ini adalah satu benda yang membezakan. Satu benda yang membezakan, memisahkan di antara orang yang berkeyakinan dengan Allah dengan tidak berkeyakinan dengan Allah. Maknanya orang yang nak mati ini dia berada pada ketika yang sangat getir. Suasana yang sangat getir. Sebab itulah bila kita hadapan dengan orang nak mati ni, kita jangan duduk gopoh dengan dia. Kita tenang-tenang. Kita jangan orang kata peduk tekan. Jangan duk push dia tengok kalau cara dia tengah duk geluh gesah tu, kita biar sat. Kita tenangkan dia. Banyak kali lah kita berhadapan dengan orang nak mati ni sehingga akhir sekali dia marah kita. Kalau kita duk tekan dia sangat, dia marah kat kita. Kita duk tekan. Lalah kali dia kata, aku tak mau kata. Aku tak mau kata. Bila dia kata tak mau kata, habislah. Dia menyebai. Pasal apa? Satgi anak nombor 1, satgi anak nombor 2, satgi anak nombor 3, satgi cucu pula mari, satgi orang kampung pula, satgi ketua kampung pula, satgi hak nu mari duk tekan dia. Lalah kali dia jadi gelabah, dia kata aku tak gelapak, aku tak mau. Hampa pergi duk jauh. Bila hampa pergi duk jauh, hak yang tak nampak mari duk dekat. Waktu tu dia berhadapan dengan keadaan yang sangat getir. Jadi kita kena bertenang. Kena bertenang. Kalau boleh yang ada tu orang yang dia tak benci. Orang yang dia tak berdendam. Kalau ada hak yang dia berdendam tu, duduk kot jauh Ustaz. Duduk kot jauh. Takut sekali dia menyebai. Dia menyebai jadi payah. Kan? Pasal sebab kita nak bimbing dia. Dia berada dalam saat yang getir. Dalam satu hadis yang lain lagi ada Nabi SAW menegaskan, man mata la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah. Siapa yang mati dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah sedikit pun, maka dia adalah ahli syurga. Kenapa? Karena orang yang menyekutukan Allah, Allah Ta'ala tak akan ampun dosa dia. Jadi kita berjaga-jagalah. Terutama sekali di saat kita sekarang ni sudah berada di waktu senja, umur kita dah berada di waktu senja ni, kita jauhilah daripada buat benda-benda syirik, benda-benda khurafat, benda-benda bid'ah, benda-benda yang boleh merosakkan segala kehidupan kita, terutama sekali kehidupan di akhirat nanti. Jadi ingat, poin yang pertama pada orang yang dekat nak mati, kita bimbing dia apa? Supaya dia mengucap. Tak payah panjang-panjang. La ilaha illallah. Kalau kita tengok dalam satu riwayat, Nabi SAW membimbing bapa saudaranya. Walaupun bapa saudara dia kafir. Ya ammi, qul la ilaha illallah. Ya ammi, qul la ilaha illallah. Hai pak menakan aku, katalah la ilaha illallah. Banyak tu ya. Dia tak ada lah duduk paksa, tak ada lah duduk ni. Dalam keadaan tenang saja. Jadi kita bimbing, kita ajar, tak payahlah duduk banyak-banyak sangat. Tak payah duduk bagi serabut ke dia. Tak payahlah duduk ungkit-ungkit kepada dia benda-benda yang tak sepatutnya ni diungkit. Celah-celah dia nak mati tu tanya, pak air rumah ni nak bagi ke siapa?
Ini tak sepatutnya lah. Ni kami ni tak tahu ni keputusan pak itu pak kita nak bagi kat siapa dia rumah ni pak tak habang ke ni. Hampa buat kira ambil lah lepas pada pak hampa tak ada ni. Benda-benda lagu tu hampa nak buat kira kan. Kereta pak ada sebiji lah kami 4 beradik awak tak beli 4 biji. Boleh lah senang sikit bedak. Benda-benda tu sebenarnya mengganggu dia. Dia akan berhadapan dengan keadaan yang lebih getir. Apa pasal yang kita hidup bebankan dia dengan dunia yang tak ada nilai dah bagi dia. Dunia ni tidak ada nilai dah bagi dia. Tak ada lah waktu itu. Nilaian bagi dia apa dia? Kemudahan. Keluar roh daripada dia. Itu yang mula. Bagi roh tu keluar mudah daripada dia. Dan bagi perjalanan ke alam kubur itu senang. Itu je yang dia nak. Tak ada benda lain. Kalaulah diberi peluang kepada dia untuk sejenak saja sihat, dia tak akan melihat kepada dunia. Dia akan mencari benda yang boleh membawa kemudahan bagi dia di alam barzakh. Itu yang dia nak. Itu yang Nabi SAW sebut. Apabila seorang sahabat tanya kepada Nabi SAW, bila kiamat? Nabi tanya dia balik, ma'a'datalah. Apa hang buat persiapan untuk dia? Uhibbullah wa uhibbuk. Aku kasih kepada Allah dan aku kasih kepada engkau. Maka Nabi SAW kata kepada dia, engkau akan bersama dengan orang yang engkau kasihi. Tapi kita bersebut, kita kasih kepada Rasulullah, kasih kepada Allah. Apa bukti? Apa bukti kita kasih kepada Allah sedangkan kehidupan kita masih lagi duduk bergelomang dengan dunia? Kan? Kita duduk bergelomang dengan dunia ni. Dunia yang tidak membawa kepada akhirat. Kalau dunia yang membawa kepada akhirat, tak ada masalah. Itu bagus. Itu bagus, tak ada masalah. Kan? Yang kedua, yang wajib kepada orang yang menghadiri orang yang nak mati. Mana orang yang duduk dekat dengan orang nak mati. Kewajipan dia mendoakan. Ataupun kita dengar cerita kita ada orang sakit. Aksiden ke apa ke. Duduk di ICU ke. Nampak teruk dah dia tu. Dengar cerita kan. Maka apa yang wajib bagi kita ialah mendoakan. Mendoakan kebaikan. Jangan duk sebut benda-benda yang tak elok. Lah abang kata si fulan tu teruk dah. Duk di hospital. Katanya apa nama? Pakai wayar dah. Dia tu kah? Tak boleh lu tu. Dia kan nak sebut hal tak elok, dia tu kan dululah. Dia buat orang kata apa, dia buat lajak. Tak boleh. Moga-moga Allah Ta'ala permudahkan urusannya. Dan juga kita. Moga-moga Allah Ta'ala permudahkan urusannya dan kita. Cukup. Jangan duk sembang banyak sangat. Sebab itu tidak digalakkan kita ni ziarah orang sakit lama-lama. Kan? Sekali kita kering modal lagi. Kita nak buat modal lain. Modal yang tak elok tu. Jadi kita pun bukan ada modal banyak nak cakap benda hal elok ni. Kan? Sekali gaduh nak erek benda lain. Gaduh nak cerita benda lain. Kan? Mendoakan kebaikan dan tidak berkata sesuatu ketika menziarahinya melainkan ucapan yang baik. Nabi ajak kita bila kita ziarah orang sakit, kita kata apa? La ba'sa tuhurun insya-Allah. Banyak tu ya? Nabi pun tak ada duk ajak kita panjang-panjang. Hak tu pun tak lah nak ingat. Kan? Nabi kata apa? La ba'sa tuhurun insya-Allah. Tak apa, sabar. Moga-moga bersihlah diri kamu daripada segala dosa. Itu maksudnya. Mana? La ba'sa, tak apa, sabar. Kenapa? Semua ini adalah ketentuan Allah. Qaddarallah. Qaddarallah. Ma syaa fa'al. Apa yang dia nak, dia buat. Pasal apa? Sebab semuanya berada pada urusan dia. Dia nak lagu tu jadi lagu tu lah, nak buat guna. Kan? Sungguh kita duduk lelok. Aku ni kata. Duduk lelok. Pak aku ni duduk lelok. Pasal apa? Jadi bukan kira duduk elok, duduk tak elok. Kan?
Bukan kira duk elok tak elok. Kalau Allah Ta'ala nak lagu tu lah. Nah. Dalam satu hadis Nabi SAW mengajak kita. Nabi kata, idza hadartumul marida awil mayyita faqulu khaira. Idza hadartumul marida awil mayyita faqulu khaira. Fa innal malaikata yu'ammanuna ala ma taqulun. Sebelum ni kita dah dengar lah orang habaq begitu kan. Ni kita tengoklah rupanya ada hadis yang sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, apabila kamu menziarahi orang sakit ataupun orang mati, hak sakit pun samalah, hak mati pun sama. Bila kita pergi ziarah orang sakit ataupun ziarah orang dah mati, maka hendaklah kamu semua berkata sesuatu yang baik. Ucapkan benda-benda yang elok-elok. Kan? Arwah ni dulu orang yang baik. Kita sebut benda-benda yang elok. Arwah ni dulu orang yang baik. Suka pergi ke masjid. Hari Jumaat sahaja. Tak payahlah tu. Kita boleh tambahlah hari Jumaat sahaja. Hari lain dah. Dia nak jadi cerita. Dia nak jadi cerita. Arwah ni orang yang baik, Masya Allah. Kan? Cakap tu sudah. Kalau kita sambung lagi sekejap lagi. Dia gaduh nak mengarang tak elok. Cakap tu sudah. Lepas tu kita pun nak nampak je aku tak ada modal. Balik. Apa kalau orang tu? Ada urusan sikit. Sudah. Kan? Dia pasien tu dah bila kita duk berimpun ramai-ramai ni banyak idea lalu. Kok ni kan. Maka hendaklah kamu semua berkata sesuatu yang baik. Kita ungkit benda yang elok-elok. Dia dulu pernah tolong aku, kan? Dia dulu pernah tolong kawan ni. Dia dulu sungguh rajin, sebut yang benda yang elok, yang menguntungkan. Pasal apa? Kerana sesungguhnya para malaikat mengaminkan, makna mengiyakan. Ada hadis yang lain kita menjadi saksi terhadap apa yang kamu semua katakan. Malaikat jadi saksi. Apa yang kita sebut semua. Hadu RJMP itu bukan orang hak duduk jejuh yang tak kenal mengenal, tu semua orang yang kenal dia. Dengan hadu pergi ziarah orang mati itu semua orang yang kenal dia, orang yang kenal mengenal dengan dia, orang yang tak ada kenal mengenal dia tapi orang yang kenal mengenal, orang yang kenal dengan dia. Dan bila pi itu maknanya dia akan bercakap. Bila dia bercakap, percakapan itu tentulah betul. Sebab apa? Sebab dia kenal orang tu. Jadi malaikat akan menjadi saksi terhadap apa yang dikatakan oleh seseorang. Kan? Hadis ini adalah hadis yang sahih, telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga oleh Imam Al-Baihaqi juga meriwayatkan hadis ini melalui jalan yang lain. Mana hadis ini sahih. Maknanya yang kedua lah, yang pertama tadi, bila ada orang nak mati, kita duduk dekat dengan orang mati, maknanya kita ajak dia, bimbing dia mengucap. Tak payah panjang-panjang. La ilaha illallah. Apabila dah dia kata la ilaha illallah, kita tak usah duduk kacau dia, fikir dia. Kalau dia sebut kalimah lain, kita ulang balik. Kan? Tengah dia kata la ilaha illallah, kan? Lepas tu roti canai ada orang mari makan lah. Dia sebut hal lain. Kita kena ulang balik. Kita ulang balik bagi. Sebab apa? Sebab kita nak ucapan yang terakhir daripada la ilaha illallah. Kita nak ucapan yang terakhir dia la ilaha illallah. Tapi jangan duk paksa lah. Jangan duk paksa dia. Sekali dia mengongah, sekali dia marah kita lagi, dia kata, aku kata dah tadi tak kelapak kata. Jam. Kan? Dia jadi nak marah, nak mengongah itu jadi payah. Sebab orang sakit ni memang dia gaduh nak marah ke orang. Orang sakit ni dia sensitif. Kan? Sensitif. Dia gaduh nak marah ke orang. Allahu Akbar. Doktor tahu apa? Doktor bukan sakit. Dia marah ke doktor. Mana kan? Masuk buat kecemasan, doktor dia buat tak tahu. Dia buat kali. Kata kecemasan. Marah ke doktor. Dua.
Dua dah kita boleh malam ni. Yang pertama apa dia? Ajak orang nak mati la ilaha illallah. Yang kedua apa dia? Ucapkan ucapan yang elok-elok tentang dia. Sebut benda hak elok-elok tentang dia. Okey, seterusnya. Bukanlah yang dimaksudkan dengan talqin itu menyebut kalimah syahadah. Ni kita parti elok ni. Bukanlah kita sebut kepada orang mati itu la ilaha illallah dan memperdengarkannya kepada orang yang hampir mati. Bukan kita pergi doa bak dia kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan begitu. Kan? Ada orang silap faham. Bila orang dekat nak mati dia pergi doa bang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la dekat orang mati itu. Tak, bukan yang tu. Yang sebenarnya apa dah? Bahkan yang sebenarnya ialah disuruh yang hampir mati itu supaya mengucapkannya. Kita nak dia yang sebut. Bukan kita. Lepas tu kita sebut apa? Sebut nak bagi dia mudah. Nak bagi dia ingat balik. Sebab orang sakit ni dia hampir hilang ingatan dia. Bukan kita la ilaha illallah, la ilaha illallah kat dia tu. Dia tak sebut apa-apa. Kita kata, tak apa aku kata dah. Hang yang kata. Bukan yang hang nak mati. Hang nak mati itu dia. Jadi kita nak apa dia? Nak dia yang sebut. Tu kena faham elok tu. Kan? Bayar pergi tengok orang nak mati. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Aku puas hati dah. Aku puas hati dah lah yang sebut. Kita nak dia. Bila dia sebut la ilaha illallah. Okey, tak apa. Okay. Nak perkataan tu keluar daripada mulut siapa dah? Orang yang nak mati tu. Kita tak ada masalah. Kita sebut 100 kali pun. Kan? Tu pasal apa kita kata tadi ni kenapa? Nak bimbing dia. Tu kata laqinu tu laqinu mana bimbing dia. Ajak dia mengucap. Bukan sekadar kita yang sebut, bahkan dia kena terbit daripada mulut dia. Sebab tu kata bahkan yang sebenarnya ialah disuruh orang yang hampir mati itu supaya mengucapkannya. Berlainan dengan apa yang disangka oleh setengah orang. Ada setengah orang dia duduk ingat kita, dia pergi sebut kata la ilaha illallah, sudah puas hati dah aku. Aku 3 kali aku kata la ilaha illallah. 10 kali pun tak jadi apa. Sebab kita nak apa dah? Matlamat dia dah. Orang tu. Sebab Nabi kata dalam hadis dia, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Orang yang akhir kalimah dia la ilaha illallah, dialah yang dapat tadi ni, syurga tadi ni. Itu nak abang apa? Nak abang betapa besarnya kalimah syahadah. Sehingga dengan kalimah itu orang tu bebas daripada neraka masuk ke syurga. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut apa dah? Afdalu dzikri la ilaha illallah. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir, sebutan yang paling bagus ialah la ilaha illallah. Kita pun kalau terkejut apa-apa la ilaha illallah, jangan nak sebut hang aku. Ni terkejut dah hang aku. Kan? Lepas tu seronok. La haula wala quwwata illa billah. Jadi mainannya. Jadi mainan. Tak sepatutnya kita orang mukmin hidup sebut benda-benda yang tak elok. Allah benci. Kita seronok, Allah benci. Allah kata tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kamu duk buat benda tu, duk kata benda tu ringan, tetapi di sisi Allah ia adalah benda yang berat. Dosa Dalilnya ialah hadis Anas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ada rajulan minal ansar. Faqal, ya khal, qul. Qul la ilaha illallah. Faqala, akhalun am ammun? Faqala bal khalun. Faqala fa khairun li an aqula la ilaha illallah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, na'am.
Rasulullah SAW pernahlah menziarahi seorang lelaki Ansar. Lalu baginda bersabda, "Ya Khal." Apa makna Khal? Ini bapa saudara sebelah ibu. Ini nak kena syarah pula ni. Makna orang Arab ni kalau cara pak menakan sebelah ibu, belah mak kita, dia panggil khali. Kalau pak menakan sebelah bapa, dia panggil ammun. Ya ammu. Ammun. Ammi. Ammi. Ammi tu maknanya kalau belah bapa. Kalau sebelah mak, khali. Dia duk petikai ni. Orang ni tengok ni. Nak mati dia kira khali dengan ammi lagi. Tu kita kata la ilaha illallah, orang yang Allah Ta'ala beri kehidupan dunianya tu sebagai kehidupan orang mukmin, dia juga akan mati sebagai seorang mukmin. Kalau dia tu kehidupannya sebagai seorang muslim, dia akan mati sebagai seorang muslim. Kalau dia, na'udzubillah, kehidupan dia sebagai seorang munafik, dia mati dalam keadaan nifaq, na'udzubillah. Kita tak boleh berlakon dengan Allah. Dengan manusia mungkin kita boleh berlakon, tapi dengan Allah tak payah. Tak boleh berlakon. Itu saya mulakan tadi dengan ayat 27 pada surah Ibrahim tadi. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Ta'ala akan menetapkan sebutan orang mukmin ini di dunia sampai akhirat. Kalau cara kita duduk atas dunia ni, duduk sebut benda-benda tak elok, dia akan membawa kepada kematian kita. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, jaga-jaga. Allah Ta'ala dia mengetahui zahir dan batin kita. Kita tak suruh sembunyilah. Kita sembunyilah tahu mana pun. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzati sudur. Kamu sembunyilah perkataan kamu ataupun kamu zahirkanlah perkataan kamu. Innahu alimun bidzati. Allah Ta'ala mengetahui isi hati kita. Kita boleh berlakon dengan orang. Kita boleh berlakon baik. Kita boleh berlakon berjurih. Tetapi dengan Allah kita tak boleh. Ingat. Ini pesanan untuk kita semua. Wahai saudara-saudaraku sekalian, kita akan mati. Berapa ramai dah kawan-kawan kita dah mati. Yang tua pada kita, yang muda pada kita, yang tak ada nak jadi manusia lagi pun dah mati dah. Tak ada bentuk lagi pun dah jangan mati dah. Ramai dah mati. Innahum mayitun. Innahum mayitun. Allah Ta'ala kata kepada Nabi, mereka mati dan kamu pun akan mati. Summa yawmal qiyamati tub'atsun. Kemudian di akhirat kamu akan dibangkitkan. Kita semua. Allah tuju kepada kita semua. Jadi jaga-jaga. Ni kawan ini, dia dekat nak mati dah tu. Rasulullah bin nasihat ke dah. Hai pak menakan sebelah mak. Ya Khal. Hai pak menakan sebelah mak. Kata, ya, dia dah lagi peduk tanya. Nabi kata, hai pak menakan sebelah mak aku. Kan? Kata la ilaha illallah. Dia tanya pula Nabi. Ni nak tanya hang ki. Pak menakan sebelah mak kan sebelah pak. La ilaha illallah. Hidup cara benda tu lagi. Tuan-tuan, na'udzubillah. Janganlah hendaknya apabila kita dekat nak mati, orang ajak kita mengucap, kita nak sebut kebun kita. Janganlah. Na'udzubillah. Kereta aku duduk tengah panas berapa hari, apa tak boleh. Na'udzubillah, minta berlindung. Benda tu kita akan tinggalkan. Kita akan tinggalkan benda tu. Allah kata apa? Wa ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq. Yang mana ada pada hangpa semua akan hilang. Yang mana ada pada Allah akan kekal. Hak mana yang ada pada Allah? Hak kita buat itulah macam ni. Kalau ikhlas elok, Allah simpan bagi kita je mat. Hak tu baq. Allah kata baq, kekal. Wa ma 'indakum yanfad. Mana yang ada pada hangpa semuanya akan hilang. Kain batik ke, kopok lekor hak tak masak lagi ke apa ke, semuanya akan
Akan hilang habis semua. Kita kalau kita berkasih kepada seseorang kerana Allah akan kekal. Tapi kalau kita berkasih kepada seseorang kerana dunia, kita dapat dunia tu. Tapi dunia tu akan lenyap. Akan hilang. Akan hilang semua tu. Akan hilang semua tu. Akan lenyap kepada kita. Dan kita tak dapat apa di akhirat ini. Kita akan dapat benda yang kita minta Allah simpan. Apa yang Allah simpan untuk kita apa dia? Daripada ganjaran-ganjaran pahala. Itu yang Allah simpan kepada kita. Sebab itu Allah tak bagi kepada kita dalam bentuk dunia. Allah bagi dalam bentuk pahala yang Allah sembunyikan. Kenapa? Kalau Allah bagi dalam bentuk dunia, hilang. Dapatlah seorang sikit 115,000. Dia orang ambil tanah nak buat hospital Pendang, cerita lagi. Tak sampai 3 hari. Tak sampai 3 hari. Bayar ni. Selesai. Selesai gitu ya. Orang bagi kita 50,000. Banyak tak? Banyak 50,000. Pakai khumun leh kawan-kawan. Kan? Anak duduk Kuala Lumpur balik mari. Assalamualaikum daddy, cium tangan ni 5-6 kali. Sorry. Kan? Jiran-jiran pun pekat mari, adik-beradik pun pekat, tak kira lagi lah. Wak mari hat nu, mari hat ni. Dia pekat khumun saya. Kunuri. Dia hora saya. La haula wala quwwata illa billah. Dunia. Allah kata betul je mak. Wa ma indakum yanfad. Mana yang ada pada kamu akan lenyap. Wa ma indallahi baq. Yang mana ada pada Allah akan kekal. Apa dia ada pada Allah? Hak kita nak buat je lah. Kalau kita ikhlas, kita simpan kepada Allah, Allah ambil tahu, tak akan hilang. Allah tak kena. Allah tak kena. Kalau dapat kat kita benda tu, ni kalau cara kita mari mengaji ni, dapat 5,000 seorang ni. Dia hura saya. Kan? Sudah mengaji lagi. Batu 2. Tak mana? Kedai Pak Jamil. Habis itu ya. 3 kali pi. Ada nak habis kalau setengah juta dia beli kereta 300,000. Nah kan? Bijak belanja. Faqala bal khal. Kata Nabi Sa'adah. Dah kan? Yang ku kata tu betul dah. Memang hang ni pak menakan sebelah makku. Faqala fa khairun li an aqulu la ilaha illallah. Bagus ke kalau ku kata la ilaha illallah ni hang duk kalut sangat ni. Tengok. La ilaha illallah. Tengok. Dia duduk baru nak ngaji. Bagus ke kalau ku kata la ilaha illallah ni? Apa maksud dia? Apa manfaatnya kalau ku kata la ilaha illallah? Apa untungnya? Aku boleh dapat apa? Ingat ayat 27 surah Ibrahim, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Ada untung apa? Apa keuntungan, apa kebaikannya kalau ku kata la ilaha illallah? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, na'am. Tengok. Kalau faham saya lah. Bila Nabi kata, tak ada cara kalau jenis ni. Memang dia ni payah. Nabi kata, betul lah. Ya. Tak ada dah kalau kata tu mana pun tak pakai dah. La ilaha illallah. Habis. Kita pun kadang-kadang kita rak duk bertepik, kita bertepik lah. Lama kita tak rak, kita pun lah kedema lah. Ikutlah. Allahu akbar. Nabi kata lah akhir sekali. Nabi kata akhir sekali ya. Banyak tu yang Nabi kata. Husain Al-Ju'fi. Ini seorang yang tak silap saya dia ni tak pernah nikah. Husain Al-Ju'fi ni seorang tabi'i. Dia seorang yang beradab ke akhirat ya kehidupannya. Aku bersama dengan Zaidah menemui Al-A'mash
Kalangan tabi'in. Pada hari ketika dia meninggal dunia. Oh, ada ni dalam buku tuntuan ada. Bukan dia. Tak ada. Okey. Aku bersama dengan Zaidah menemui Al-A'mash pada hari ketika dia meninggal dunia. Sementara pada saat itu rumahnya tengah dipenuhi oleh banyak lelaki. Tiba-tiba ada orang tua masuk dan berkata, Subhanallah. Kalian menyaksi apa yang tengah dialami oleh orang itu, tetapi tidak seorang pun dari kalian yang mentalqinkannya. Ni ramai-ramai ni. Ni kan? Tak ada siapa dia pun pi duduk dekat orang nak mati tu pi kata la ilaha illallah. Apa cerita hangpa ni? Ni kan? Kemudian Al-A'mash berkata begini seraya mengisyaratkan jari telunjuk dan menggerakkan kedua bibirnya. Maknanya dia pun dah orang lain tak pakat, tak mengajak, tak bimbing kawan tu mengucap la ilaha illallah, dia pun masuk pi, dia pun bimbing. Nak abang apa ni? Nak abang kita kalau orang lain tak ada yang mau mengajak orang nak mati itu kata la ilaha illallah, kita jangan duduk kira dah orang nombor satu, orang nombor dua. Aku kata iman. Kan? La ilaha illallah tu kan kita tak boleh. Sebab itu saya berkali-kali menegaskan, saya kata, kalau ada orang kampung kita mati, kita mari semua pakai ambil semayang, kita pakai semayang tak dia. Tu suruh kira lah lebay tak lebay pun. Kita tolong dia. Dia sangat-sangat memerlukan pertolongan kita. Rasulullah kata, Ista'inu li akhikum. Tolonglah kawan kamu. Tolonglah kawan kamu. Rasulullah suruh kita tolong. Tak kalau kita tengok kok kampung, Allahu Akbar. Pakai duk semang mohong dengan kewah buka mutan. Sorry, tak ada air semayang. Baik keliling rumah. Ambil air semayang. Minta maaf kepiah tak pakai. Tak gaduh pakai kepiah. Takbir 4 kali ya. Tak baca apa pun tak apa. Kita jadi saksi dengan imam. Sudah. Payahlah nak ajak nahbat ke orang. Dia tak pakai. Kalau nak ajak kenuri, tak rak pun gagah lagi kok. Kalau nak ajak kenuri kat. Tapi nak ajak benar-benar ni. Ya Allah, kawan kita nak masuk dalam kubur. Tolonglah dia. Dia nak masuk dalam kubur. Kita pun nak masuk dalam kubur juga nanti. Orang tolong kita pula. Tak ada. Kain kotor. Kain kotor mu pakai buat apa? Orang mukmin dia tak kotor. Dah tahu kata orang nak mati, orang mati. Pakailah wai, molek-molek siap. Dah tahu kata kotor. Tapi masyarakat kita tak terdidik begitu. Pasal apa yang jadi lagu tu? Ayat tadi lah 27 tadi ni. Sama ada orang tu sendiri ataupun si mati, na'udzubillah. Orang tak berasa nak tolong dia, kan? La ilaha illallah. Orang pun tak berasa nak tolong dia. Allahu Akbar. Pakat-pakat tolonglah. Kawan kita nak mati, nak masuk kubur, nak beradak dengan apa nanti kita tak tahu lah. La ilaha illallah. Kena putih di sini lah. Lagi marah pula. Kau boleh lewat-lewat. Allahu Akbar. Muka surat tengok habis, muka surat 35 lah, kita berhenti di situ insya-Allah. Kita menjawab ya. Kemudian nombor 15 kan? Ya. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan orang yang ada hati nak bantu saudara-saudara kami, supaya ada juga orang lain yang ada hati untuk bantu kami, terutama sekali apabila kami nak berhadapan dengan sakaratul maut. Ya Allah, sesungguhnya kematian itu adalah pasti. Dan jadikanlah kami orang yang betul-betul yakin tentang kematian dan sentiasa membuat persiapan untuk berhadapan dengan kematian.
اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.